Yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Yang Muhammad tadi, tapi khususnya Fasal 121 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang keempat, ini juga penting Yang Muhammad, apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor. Itu 4 soalan saya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Tuan Baru. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Baik, dan kedua, mengikut peraturan asal sempadan 121, tidak ada pelanggaran langsung. Yang dipersetujui adalah yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya. Yang tidak dipersetujui, yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas, tidak terlibat. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal bersepadan dengan Sabah yang kita tidak bersetuju. Baik. Jadi penjelasan saya, 4 soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya, kalau disebut, ya, pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar, kawasan mana yang diserah pada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Pelepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang Sipadan Ligitan. Sipadan Ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa Sipadan Ligitan. Nak mengamuk pasal apa? Datuk Seri Speaker, saya ingin mengulangi kerisauan seperti mana yang dibawa oleh Moyong tadi itu, ialah kita pada hari ini jangan melakukan kesalahan yang sama seperti mana pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Apabila kita kehilangan kita punya pelantar benua, apabila kita kehilangan hak terhadap minyak kita melalui PDA, apabila kita menyerahkan hak cari gali minyak kepada federal, dan akhirnya pada hari ini baru kita menyesali perkara ini. Dan sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan ambalat, sempadan ambalat kepada kerajaan Indonesia. Ini antara kesilapan-kesilapan yang mungkin akan kita lakukan apabila kita tidak memperhalusi apa yang kita bincangkan pada hari ini. Saya bagi amaran kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan, ini merupakan satu rompakan yang jelas telah melanggar Perlembagaan Persekutuan Negara, dan saya merujuk beliau untuk memberi penjelasan terhadap perkara ini. Terima kasih. Peraturan Mesyuarat 3612. Peraturan Mesyuarat 3612. Sepanggar. Ya, peraturan mesyuarat berapa? 3612. Ya, sepagar. Silakan Yang Berhormat. Datuk Yang Dipertua, saya bangun di sini di bawah peraturan 3612. Pada hari ini kita telah menyaksikan satu proses pindahan perlembagaan yang dilakukan secara teratur. Saya sokong proses ini dan saya ingin dedahkan bahawa Perlembagaan Persekutuan kita merupakan dokumen penting yang perlu kita junjung.
Datuk Yang di-Pertua, saya merujuk kepada jawapan daripada Menteri Keuangan berkisar kepada permohonan penjelasan saya tentang mengeluarkan Dewan sebelum ini, dan saya telah mendapat reply daripada Kementerian Keuangan. Berpandukan daripada jawapan yang berhormat Menteri Datuk Yang di-Pertua, saya telah memperoleh satu dokumen yang saya rasa agak terkejut, kerana dokumen ini merupakan satu warta kerajaan yang diletakkan sebagai rahsia, iaitu satu dokumen yang menyentuh tentang hak dan kepentingan negeri Sabah. Dan saya minta pendirian daripada ahli parlimen daripada Sabah khususnya, apabila pengwartaan ini telah dilakukan tanpa pengetahuan rakyat negeri Sabah. Dan apabila saya memeriksa pengwartaan ini di dalam laman web pengwartaan kerajaan, kami tidak memperolehi dokumen ini. Dokumen ini langsung tidak diberikan kepada pengetahuan umum. Dan apabila saya memeriksa perlembagaan persekutuan Datuk Yang di-Pertua, pengwartaan ini melibatkan pindahan perlembagaan, di mana 40% cukai yang dipungut di Sabah sudah tidak terpakai. Tetapi pengwartaan ini, apabila saya rujuk dalam perlembagaan, tidak ada langsung dipindah perlembagaan ini di dalam majlis ini. Sebab seingat saya, apabila berlaku pindahan perlembagaan di dalam pindahan perlembagaan, ianya perlu dilakukan sebagaimana yang kita lakukan sebentar tadi. Tetapi apa yang berlaku, kami tidak melihat sebarang pindahan perlembagaan, dan apa yang berlaku, perompakan terhadap hak dan kepentingan Sabah telah dilakukan oleh kerajaan tanpa pengetahuan rakyat negeri Sabah. Maka dengan itu saya merujuk Kementerian Keuangan khususnya di atas perkara yang mereka telah lakukan terhadap hak dan kepentingan negeri Sabah. Dan saya bagi amaran kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan, ini merupakan satu rompakan yang jelas telah melanggar perlembagaan persekutuan negara, dan saya merujuk beliau untuk memberi penjelasan terhadap perkara ini. Terima kasih. Tuan Speaker, Kota Belud. Kota Belud atas peraturan baru saya benar. Sebutkan peraturan apa itu? 3612 bersama dengan Sepanggar tadi. 2 minit. Sebab perkara ini, Tuan Speaker, adalah melibatkan perlembagaan persekutuan. Kita sudah bertanyakan perkara ini. Berkali-kali saya bertanya kepada Kementerian Keuangan, tetapi tidak dinyatakan. Kemudian hari ini kita dikejutkan. This is a shocking revelation, Tuan Speaker, bahawa ada warta yang dirahsiakan daripada pengetahuan umum, terutamanya orang-orang Sabah. Ini rompakan kepada orang-orang Sabah, Tuan Speaker. Jadi saya minta pembelaan. Ini bukannya kes main-main ya, perlembagaan. Tidak dinyatakan, dan hari ini kita diberi jawapan kepada YB Sepanggar. Sebab saya juga membahas tentang isu ini 112C, dan hari ini ya, a shocking revelation kepada kami, terutamanya wakil orang Sabah ini. Saya minta Tuan Speaker, tolong perlembagaan ini isu perlembagaan, kita kena ada proses yang betul. Kenapa kalau dirahsiakan, kenapa pada tahun 2011 ya? Yang Berhormat duduk.